Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpah kurnia izinnya dapat pada malam ini kita bertemu. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan kali pertama di surau Al-Hijrah, Kota Kemuning ini. Dan sememangnya telah sekian lama pihak surau menjemput untuk datang ke sini ni, tapi ada saja halangan-halangan yang tak dapat dielakkan. Dan kebetulan pada malam ni kosong, dan ada pula makna sebagai ganti kepada tempat Al-Fadhil Ustaz Zulkarnain ke apa, maka dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita meneruskan juga pengajian ataupun pengisian ilmu pada malam ini. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana kita hampir untuk nak memasuki gerbang bulan Ramadan, yang merupakan satu bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadan. Penghulu kepada bulan-bulan adalah bulan Ramadan. Maka sebagai untuk nak mengisi pengajian kita pada malam ini, saya nak menarik perhatian muslimin dan muslimat untuk sama-sama kita mengingatkan balik apakah persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan sebelum
tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana bulan Ramadan ni bukan satu bulan yang sama dengan bulan-bulan yang lain. Dia tidak sama. Dia penghulu kepada segala bulan, dan bulan yang paling mulia, bulan yang paling diberkati, bulan diturunkan padanya Al-Quran, rahmat, keberkatan, keampunan. Sebutlah apa pun kebaikan terhimpun dalam bulan Ramadan. Jadi persiapan dalam kita nak menyambut bulan Ramadan tak lebih kurang 10 hari saja lagi ni, di mana kita mesti ada perasaan penantian ataupun menanti-nanti akan ketibaan bulan Ramadan. Ada tak perasaan itu dalam diri kita? Kalau ada dalam diri kita perasaan menanti-nanti dengan kedatangan bulan Ramadan ni, makna kita tak sabar-sabar menunggu kedatangan bulan Ramadan. Itu merupakan sesuatu yang sangat baiklah. Makna kita ni orang yang berimanlah kiranya, kan? Sebab para sahabat radhiyallahu anhum sendiri menanti-nanti dengan ketibaan bulan Ramadan. Mereka menanti-nanti. Bahkan Nabi sendiri, kalau kita lihat, Nabi mengalu-alukan kedatangan bulan Ramadan sejak daripada masuknya bulan Rejab, dengan doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah kami di bulan Rejab, bulan Sya'ban, dan juga sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maknanya 2 bulan sebelum ketibaan bulan Ramadan, Nabi dah mengalu-alukan kedatangan bulan Ramadan. Itu kita lihat bagaimana satu petunjuk, satu isyarat daripada Nabi. Dan Nabi sendiri sangat menanti-nanti dengan kedatangan bulan Ramadan. Tapi kita lihat, umpamanya kita tengok hari ni, rata-rata masyarakat kita, orang Melayu, orang Islam ni, dia tak berapa suka sangat. Dia tak menanti sebenarnya, kan? Sebab tak ada kain, rentang, banting, banner yang dipasang, kan? Surau ni dah ada dah, kain rentang belum lagi. Kalau surau pun tak ada, tuan-tuan, tempat lain lagi lah tak ada, kan? Makna patut dah ada lah, untuk mengingatkan orang. Mana kain rentang tu dibuat untuk apa? Untuk supaya orang ingat Ramadan. Dia baca, dia ingat Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Bulan Ramadan kami menanti-nanti kedatanganmu. Nampak tak? Jadi kita nak supaya kita diingatkan, kita mengingatkan juga orang lain tentang kedatangan bulan Ramadan. Sebab di media, tuan-tuan, mana ada Ramadan ni? Tak ada. Yang ada hari ni Piala Dunia ada lah, kan? Tengok berapa hari, 2 bulan lagi nak masuk bulan, nak masuk Piala Dunia ni. Dah bilang dah 60 hari lagi, 59 hari lagi. Nampak tak? Tiap-tiap hari bilang Piala Dunia. Menanti-nanti kedatangan Piala Dunia, tuan-tuan. Tapi orang tak menanti-nanti kedatangan bulan Ramadan. Bukti dia, tuan-tuan, tak ada. Nampak tak? Tapi tu bukti tu kena ada. Jadi surau masjid kena buatlah, kan? Berapa ringgit sangat tu, kan? Jadi kita letak di kain simpang-simpang jalan, tuan-tuan, ni sebagai apa? Sebagai untuk ingatkan orang kedatangan bulan Ramadan. Persiapan tu, kan? Persiapan dulu kita menanti kera Ramadan tu. Itu sebablah kalau kita lihat Rasulullah dan para sahabat sendiri, mereka gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Bahkan mereka sedih, ada di kalangan mereka yang menangis dengan pemergian bulan Ramadan. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, "Lau ya'lamul ibadu ma fi syahr Ramadan latamanna al-ibad ayyakuna syahr Ramadan as-sanah." Kalaulah hamba-hamba mengetahui apa yang ada dalam bulan Ramadan,
nescaya mereka bercita-cita untuk berada di bulan Ramadan sepanjang tahun. Bayangkan, Nabi sebut begitu. Kalau sekiranya seseorang mengetahui kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, mereka bercita-cita untuk berada di bulan Ramadan sepanjang tahun. Mana tak nak bulan lain dah tu. Sebab apa? Sebab amalan di bulan Ramadan ni tuan-tuan tak sama dengan amalan di bulan lain. Sama ada solat kita, sedekah kita, umrah di bulan Ramadan menyamai satu haji. Nampak? Zakat yang kita keluarkan di bulan Ramadan tak sama kita keluar di bulan lain. Apapun amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tuan, dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Itu sebab walaupun ada orang boleh berbuka puasa, misal kata orang musafir kan, dia boleh berbuka puasa, harus bagi dia berbuka puasa, tapi sebenarnya lebih elok, lebih afdal dia tidak berbuka puasa. Maknanya walaupun memang boleh, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit dan juga bermusafir, dia boleh gantikan puasa pada hari yang lain. Tapi akhir ayat Allah kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan adalah kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Sebab apa tuan-tuan? Sebab puasa di bulan Ramadan tak sama dengan puasa qada. Kita walaupun boleh berbuka puasa, kalau kita berbuka puasa kemudian kita nak qada puasa kita, pahala kita berpuasa di bulan Ramadan dengan pahala kita qada puasa di bulan yang lain tak sama. Tak sama dia punya ganjaran pahala dia tuan-tuan. Itu sebab seelok-eloknya jangan berbuka. Apatah lagi kita hari ni tuan-tuan musafir, bukanlah letih sangat pun. Kan, naik kenderaan, naik pergi mana-mana pun, naik kapal terbang pun, kan, bukanlah menggunakan tenaga yang banyak sangat. Walaupun di sana ada masyaqqah tu ada, kan, masyaqqah tu ada, tapi tidaklah seperti zaman dulu. Zaman Rasulullah tuan-tuan, mereka berjalan musafir di tengah kepanasan, naik unta, naik kuda tuan-tuan, panas, padang pasir, kan, kita ada air condition, naik kereta tuan-tuan, kan, highway, jalan, meluncur ya, kan, bayar tol ya tuan-tuan, kan. Jadi makna nak sebut bahawa memang tak letih lah. Kalau kita buka puasa tuan-tuan, rugilah. Tapi kalau sakit tu mungkin lah, makna sakit yang menyebabkan kita tak dapat berpuasa itu, kita buka lah puasa. Tapi musafir tadi lebih baik dia tidak berbuka daripada berbuka. Itu sebab kelebihan tu tuan-tuan. Kita lakukan amalan di bulan Ramadan ni tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ni kita kena pulut. Itu sebab ada orang dia mengambil kesempatan untuk bayar zakat di bulan Ramadan. Maknanya tuan-tuan, kita bayar zakat di bulan Ramadan tak sama dengan kita bayar zakat di bulan lain. Jadi kita ambil tuan-tuan, setiap tahun kita nak keluarkan zakat, kita keluar di bulan Ramadan, pahalanya itu berlipat kali ganda tuan-tuan. Ini yang kita nak, kan? Apapun. Sebab itu kita nak menanti kedatangan bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kena lahir dah rasa gembira tuan-tuan. Ada gembira belum? Tak gembira tak gembira ni? Gembira lah. Orang surah hijrah gembira lah tuan-tuan. Hak mari sini, hak tak mari tu, kan, tak tentu lagi. Jadi kita kena rasa gembira. Kalau tak boleh rasa gembira ni tuan-tuan, kita kena buat-buat gembira. Kan, buat-buat dulu tak apa, kan. Mula-mula kita buat-buat dulu sebab benda ni tuan-tuan perasaan, kan. Kita nak dapatkan rasa tu, dia kadang-kadang tak boleh lagi, kita kena buat-buat dulu. Macam kita nak baca Quran tuan-tuan, kan, antara sunat mengikut Al-Imam Al-Ghazali, bila kita baca Quran ni tuan-tuan, bila sampai ayat-ayat yang menyentuh tentang azab, seksaan tuan-tuan, neraka ni,
kita menangis. Menangis kan? Sebab apa? Kita takut dengan ancaman yang kita baca ayat Quran tu, tuan-tuan. Itu yang kena faham dulu tu kan? Faham tu penting kan? Bila kita faham, insyaAllah kita dampaklah penghayatan tadi. Bolehlah kita menangis bila kita baca Quran tadi, tapi kita tak faham nak menangis lagu mana kan? Itu yang masalah kita kan? Kadang-kadang kalau kita ikut Tok Imam, dia menangis macam Syekh Abdul Rahman As-Sudais kan? Bila dia baca Quran, tuan-tuan, biasanya lah imam sampai ayat tentang azab, siksaan, dia akan tersebab. Sebab tu dia datang sendiri tau, bukan dia buat-buat tu kan? Kemudian makmum pun sebab juga. Sebab tu bukan sebab faham, sebab imam sebab. Biasanya kita lagu tu lah. Oh, imam menangis, kita pun menangis, bukan sebab apa pun, tak faham pun kan? Sebab itu kita nak tu, kefahaman tu penting kan? Baru kita dapat penghayatan. Jadi sunnah tu, tuan, kita baca tu kita menangis. Kalau tak dapat juga, buat-buat menangis dulu. Buat-buat menangis. Itu antara yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kita nak membaca Quran. Adab kita nak membaca Quran tu antaranya ialah kita menangis bila mana kita membaca ayat-ayat yang menyentuh tentang azab, siksaan Allah di hari akhirat. Baik. Kemudian yang keduanya, tuan-tuan, persiapan yang kedua yang penting juga, tuan-tuan, ialah mengulang kaji tentang ilmu yang berkait dengan ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa kan? Sebab itu mungkin kita dah setahun tak puasa ni kan? Jadi mungkin kita dah lupa dan sebagainya. Maka eloknya kita buka balik kitab fiqh yang bercakap tentang ibadah puasa. Tengok dia punya rukunnya, sunatnya, makruhnya, batalnya, syarat-syaratnya dan sebagainya lah. Hikmahnya, falsafahnya kan? Sebab itu kita nak puasa ni, tuan-tuan, berasaskan kepada ilmu pengetahuan. Mungkin kita lupa kan? Manusia ni mudah lupa, tuan-tuan. Bukan orang Melayu yang mudah lupa, manusia mudah lupa kan? Sebablah tidak dinamakan manusia melainkan dia lupa. La yusammal insan illa bin nisyani. Tidak dinamakan manusia melainkan sifat itu lupa. Nama pun daripada perkataan nasia. Al-insan itu daripada perkataan nasia, lupa. Kita Melayu pula banyak makan nasi, lupa lagi lah nasi juga tu, nasia juga lah kira tu mudah lupa. Itu sebab tazkirah penting kan? Tazkirah sangat penting. Lebih-lebih lagi tu, macam kita ni, alhamdulillah lah, maknanya Ramadan ni, tuan-tuan, kena ada tazkirah kan? Tazkirah untuk apa, tuan-tuan? Untuk nak sampaikan ilmu dakwah kepada orang yang datang. Bukan setakat dia datang untuk solat, tapi dia datang dengan dapat ilmu bila dia balik daripada solat. Kita nak tu, pengisian ilmu tu penting, tuan-tuan. Tazkirah tu 20 minit, 30 minit cukup lah, jangan lama-lama kan? Cukup 20 minit, 30 minit, jangan batas sejam kan? Jadi kelisah dia pun nak balik juga tu kan? Cukup, tuan-tuan. Yang penting sampaikan. Mana benda tu berterusan kita lakukan. Tazkirah penting. Sebab Allah kata, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan tetaplah kamu memberi peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dia orang kata Nabi tak buat. Nabi, tuan-tuan, kenapa Nabi tidak adakan tazkirah pada masa tarawih ni, tuan-tuan? Sebab memang Nabi sentiasa bagi tazkirah lah di waktu-waktu yang lain. Dan para sahabat ni, tuan-tuan, bukan setakat bulan Ramadan yang penuh di Masjid Nabawi itu, bukan setakat bulan Ramadan yang penuh kan? Tiap-tiap waktu penuh. Jadi tak ada masalah, tuan-tuan. Kita nak harap bulan Ramadan yang penuh ni, tuan-tuan. Kita nak ambil kesempatan. Ini dia katakan strategi dakwah. Dakwah ni, tuan-tuan, perkara yang wajib ke atas kita.
Jadi kita mengambil peluang daripada kedatangan orang ramai ke masjid ni tuan-tuan, kita bagi tazkirah. Bagi buat tazkirah tuan-tuan. Ni keadaan suasana hari ni menuntut kita kepada tazkirah. Untuk kita bagi faham kepada orang ramai ni tuan-tuan. Bila dia orang faham, insya-Allah dia orang akan sokong Islam. Tapi kalau mereka tak faham, mereka tolak Islam. Kan? Sebab apa orang tolak hudud? Antara sebab dia jahil tentang hudud. Jadi untuk supaya dia terima hudud, kena bagi penerangan, bagi makna kata ilmu kepada dia. Baru dia faham. Bila dia faham, insya-Allah dia akan terima tuan-tuan. Masalahnya kejahilan salah satu daripada faktor kenapa orang menolak Islam. Kejahilan. Itu sebab kita kena mainkan peranan dakwah ilmu ni, kita kena sampaikan tuan-tuan. Lebih-lebih lagi Ramadan ni merupakan waktu yang sangat sesuai dengan kehadiran orang yang begitu ramai ni tuan-tuan. Kita buatlah bagi tazkirah insya-Allah. Bagilah maknanya 20 minit, 30 minit cukuplah. Yang lama-lama sangat. Lama-lama jadi boring. Manusia ni tuan-tuan ni bila dia lama dia boring. Itu sebab kuliah ni tuan-tuan 1 jam ya, tak boleh lebih. Tak boleh lebih tuan-tuan. Jadi kita sampai isyak kita berhenti ya. Cukuplah pasal kuliah pun nama dia kuliah maghrib. Bila maghrib, bila isyak masuk habis ya. Kalau sekiranya sampai juga isyak ni bagi kuliah maghrib isyak. Itu kan. Jadi kuliah tu maghrib cukup esok ada lagi. Nampak tak? Kan? Besok lagi. Yang penting tuan-tuan istiqamah. Yang penting berterusan. Walaupun sikit kan. Nabi kata khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik amalan itu yang berterusan walaupun sedikit. Kan? Bukan banyak tu yang penting, tetapi istiqamah tu yang penting. Kita nak orang istiqamah. Bukan mudah untuk istiqamah tuan-tuan. Tapi istiqamah tu perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Kita nak istiqamah. Jadi kita buatlah. Apa pun yang kita buat dengan cara yang baik, yang tekun, istiqamah yang berterusan insya-Allah. Itu penting, jangan panjang sangat. Jadi makna mengulang kaji semula akan ilmu yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa, i'tikaf. Tuan-tuan, i'tikaf ni dikaitkan dengan bulan Ramadan di masjid. I'tikaf di masjid. Makna bulan Ramadan itu bulan i'tikaf. Perbanyakkan i'tikaf di masjid. Begitu. Dia tak sama dengan bulan lain. Bulan lain tidak namakan bulan i'tikaf. Bulan Ramadan bulan i'tikaf, bulan qiyamul lail, qiyam Ramadan. Bulan lain tak dinamakan bulan qiyam, tapi Ramadan dikait dengan qiyam Ramadan, qiyamul lail tuan-tuan. Ni kita nak buat ni qiyamul lail lah. Walaupun ada qiyam bola pun ada juga. Qiyam bola tuan-tuan. Ini bola ni tuan-tuan, tengoklah juga. Takkan semua nak tengok. Pasukan, tengoklah pasukan yang mana main. Ni pasukan Korea, Jepun pun mana tengok juga. Tengoklah pasukan Perancis ke, pasukan apa, tengoklah kan. Boleh tengok kan. Tapi jangan daripada pukul 12 sampai pukul 6 tengok. Jangan. Masa terbuang, sia-sia. Kita pilih-pilih lah tuan-tuan. Tak boleh pula kata-kata tak boleh tengok kan. Tapi nak kata tengok bola ni tuan-tuan, tengok bola tidak untung, tak tengok bola tidak rugi. Untung tidak, rugi pun tidak. Tak tengok tak rugi, tengok tak untung. Itu bola. Kan? Tapi kalau qiyamul lail, tak qiyamul lail rugi, qiyamul lail untung. Beza dia tu. Jadi qiyamul lail lebih penting daripada qiyam bola. Maknanya kalau nak qiyam bola pun tuan-tuan, qiyamul lail dulu. Barulah seimbang. Jadi kita buat dua-dua. Kul ma indallahi khair minal lahwi wa minat tijarah. Kan Allah kata. Kan katakan oleh kamu Muhammad, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan, hiburan dan juga perniagaan. Lahun. Kan? Jadi maknanya sebut qiyamul itu lebih utama. Jadi qiyamul dulu, barulah kita tengok bola. Sekarang ni pun tuan-tuan,
tak payah tengok bola, kita tengok dia punya highlight dia kan. Tengok dia score ya kan, cukup Jadi masa tu tak terbuang kan. Kita nak supaya masa tu tidak lara kan. Jadi kita tengok hak yang penting-penting je lah kan. Nak tengok semi-final ke final, okey lah 4 tahun sekali tuan-tuan, boleh lah kan, okey lah tu. Taklah, Islam ni dia ni sangat tak tekan sangat tuan-tuan kan. Tapi kalau Malaysia main tak payah tengok, tak apa kan. Tak ada hiburan tuan-tuan. Kita sebab apa kita tengok bola tu? Kita tengok cara permainan itu menghiburkan kita. Tengok Malaysia main tak ada hiburan jadi kira tak ada apa lah kan. Jadi buang masa lah tengok. Jadi Malaysia tak payah tengok, walaupun dia target 2014 ni, patutnya Piala Dunia ni pun ni kan. Malaysia ni target 2014 Brazil Piala Dunia, tapi tak dapat juga lah. Entahlah bila nak dapat, wallahualam lah. Sampai kiamat rasa tak dapat Malaysia ni pakai ketinggalan semua. Tak apalah tu. Balik kepada kita nak sebut tadi bahawa ilmu tadi penting tu kan. Ilmu penting. Asas kepada ibadah, amalan tu ilmu. Jadi kita lakukan amalan berasaskan kepada ilmu pengetahuan, bukan berasaskan kepada ikut-ikutan. Ilmu tu penting. Itu sebab kita nak baca, bukan setakat kita nak rukun saja, kita nak tahu hikmah dia apa dia, falsafah dia apa dia kan. Yang ni yang kita nak tuan-tuan, yang kita dapat menghayati ibadah puasa. Kita tak nak puasa kita hanya setakat lapar dahaga je. Kita nak puasa itu dengan cara yang terbaik tuan. Itu sebab ilmu tu penting. Ilmu asas, ilmu imam wal amalu tabi'. Ilmu itu pemimpin dan amalan itu pengikutnya. Jadi ilmu penting. Itu dua persiapan. Persiapan yang ketiga tuan-tuan ialah memperbanyakkan doa. Doa tu, sebab Nabi sendiri dia berdoa. Bulan Rejab saya Nabi dah doa dah. Mengalu-alukan kedatangan Ramadan dan supaya Nabi dipanjangkan usia sampai ke Ramadan. Jadi kita kena berdoa kepada Allah agar kita dipanjangkan usia. Bukan setakat panjang usia, kita minta diberikan kesihatan yang sempurna. Bukan setakat sihat, kita nak diberikan kekuatan oleh Allah dalam kita nak melakukan ibadah dengan sempurna. Kekuatan daripada Allah kita nak tuan-tuan. Kita nak itu. Jadi mana kita nak Allah bantu kita, Allah tolong kita dalam kita nak melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang tuan-tuan. Yang ni lah kita kena memperbanyakkan doa kepada Allah. Sebab bila kita berdoa maka Allah akan tolong, Allah akan bantu tuan-tuan. Orang yang berdoa ni dia dapat kekuatan. Pentingnya doa ni. Sebab itulah kita Rasulullah tuan-tuan kan, dia banyak doa dia kan. Doa nak keluar rumah baca doa, masuk rumah ada doa. Semualah, pada setiap gerak geri tuan-tuan Rasulullah ni ada doa dia. Bergantung harap dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kena makna jaga. Apakah gerak geri kita ni, kita kena doa. Naik kenderaan doa, turun kenderaan doa kan. Naik bukit apa doa dia, turun bukit apa doa dia. Macam-macam doa tuan-tuan. Doa ni kita kena amalkan. Sebab Nabi amalkan. Sebab doa ni untuk minta perlindungan, pengharapan, gantung harap kepada Allah Ta'ala kan. Lebih-lebih lagi kalau kita suasana hari ini tidak soleh kan, suasana yang tak selamat. Kita tengok hari ini tak selamat kita hari ini. Nyawa kita tak selamat, harta benda kita tak selamat, jenayah banyak berlaku. Tuan-tuan, apa cara untuk kita nak menghalang gejala jenayah ini berlaku kepada kita? Doa. Doa. Hudud tak ada kan. Kita nak hukum hudud, tapi nak macam mana kan? Kerajaan tak buat lagi kan. Kita nak buat sendiri-sendiri tak boleh tuan-tuan. Dia mesti ada kerajaan yang buat. Jadi sebelum adanya hudud ni tuan-tuan, kita sebab dah tak ada hudud ni, kita kena banyak bergantung berdoa kepada Allah agar kita selamat daripada segala bahaya, mudarat
kerosakan dan sebagainya. Memang sebab doa tu penting. Itu sebab keluar rumah tuan-tuan. Keluar rumah jangan tak baca doa. Paling tidak pun baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita baca doa ni tuan-tuan, Allah sentiasa melindungi kita. Bahkan syaitan tuan-tuan, dia surrender. Macam mana dia nak ganggu orang ini? Sebab dia sedang dilindungi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surrender syaitan. Syaitan kata kepada syaitan yang lain, kita tak boleh nak goda dia, kita tak boleh nak ganggu dia tuan-tuan. Bila kita baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah, yang tidak ada kekuatan dan keupayaan melainkan hanya semuanya daripada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lagi kalau kita lihat, sebenarnya doa ni ada yang panjang. Elok yang panjang lah, itu yang paling pendek lah, itu yang paling minima dia. Yang panjang ni tambah lagi, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alaih. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepada kamu daripada sesat dan disesatkan, daripada gelincir dan digelincirkan, daripada zalim dan dizalimi, dan daripada jahil dan dijahil ataupun diperbodohkan. 8 perkara minta kepada Allah perlindungan tu daripada 8 perkara ni tuan-tuan. InsyaAllah bila kita baca doa, selamat kita. Selamat tuan-tuan. Kita nak selamat, kita tak nak berlaku benda yang tak elok kepada diri kita. Maka dengan sebab itu kita kena ikatkan, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu perbanyakkan doa dalam kita nak menyambut Ramadan ni tuan-tuan. Minta kepada Allah panjangkan umur, berikan kesihatan yang sempurna dan kekuatan dalam kita nak menjalani ibadah dengan sempurna, insya-Allah. Begitu juga kita kena menguatkan azam. Kena azam tuan-tuan, kuatkan azam. Apa yang kita nak lakukan dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan? Kita nak tingkatkan amal ibadah kita. Sebenarnya memanglah, sebenarnya ialah beribadah ni bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi Ramadan ni ibadah kita ditingkatkan. Tingkatan ibadah tu tuan-tuan, bukan kata kita hanya beribadah di bulan Ramadan, tetapi kita beribadah di bulan Ramadan tak sama dengan kita beribadah di luar Ramadan. Tak sama tuan-tuan. Sebab kita kena tengok apa yang kita nak lakukan. Umpamanya khatam Quran. Bulan Ramadan ni kita nak khatam Quran, kita nak baca Quran, kita nak khatam Quran, kita nak tadarus Al-Quran, kita nak memperbanyakkan sedekah pun di dalam bulan Ramadan, kita nak memperbanyakkan solat-solat sunat, i'tikaf, qiyamul lail tuan-tuan. Qiyamul lail itu sebab sebenarnya kita dapat qiyamul lail tiap malam. Sebab apa? Setiap malam kita bangun untuk sahur. Apa salahnya sebelum kita bangun sahur, sebelum kita bersahur, kita sembahyang 2 rakaat? Cukup dah. Walaupun tidak banyak kan, cukup dengan 2 rakaat sembahyang tahajud tuan-tuan. Sebab sembahyang tahajud ni sebenarnya sunat muakkad. Sunat muakkad ni bukan setakat di bulan Ramadan, bahkan di setiap malam. Setiap malam. Sebab Nabi ni dia tak tinggal solat tahajud. Maknanya muakkad lah tu. Jadi sebab itu paling tidak pun tuan-tuan, solatlah 2 rakaat. Cukup lah tu. Itu kira baik dah tu tuan-tuan. Dapat 2 rakaat. Yalah, mula-mula kan, nak latih kita jangan buat sekaligus banyak-banyak kan. Kita buat 2 rakaat, 2 rakaat cukup. Nampak tak? Sebab yang penting, itu sebab dalam Islam ni tuan-tuan, yang penting adalah quality, kan? Bukan quantity. Bukan quantity. Itu sebab macam kita nak salat tarawih nanti, kan? Kita buat 8 dan 20. Ada pilihan. Okay? Kalau kita nak buat 20, buat dengan cara yang terbaik. Jangan terlalu cepat, sebab nak kejar bilangan solat tadi. Nak cepat habis, kan?
Tok Imam baca Fatihah senafas. Tuan-tuan, mengau. Jangan baca satu-satu ayat. Sebab Al-Fatihah diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah dalam keadaan turunnya satu ayat. Dan sunnah Nabi pun tuan-tuan, dia baca Al-Fatihah satu ayat. Itu yang afdal. Bukan kata tak boleh nak wasal, boleh kan? Tapi kita ambil hak afdal lah kan? Satu ayat baca. Kemudian kita baca ayat pun dah, kita jangan baca panjang sangat, pendek sangat, sederhana kan? Khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan yang pertengahan. Jadi yang pendek tidak, panjang pun tidak, sederhana. Okeylah kan? Kalau separuh muka surat, okeylah kot, satu rakaat kan? Maknanya 2 rakaat, satu muka surat. Okeylah tu kan? Ni duk main kan? Kul huwallah ya, kan? Duk ulang-ulang kul huwallah kan? Jadi apa hal? Pendek sangat kan? Jadi bacalah. Jadi maknanya bila kita sederhana ni tuan-tuan, tak timbul. Orang yang suka pendek, dia tak boleh kata apa. Orang yang suka panjang pun dia tak boleh kata apa. Kalau kita baca pendek, orang yang suka panjang komplain. Bila baca panjang, yang suka pendek komplain pula. Jadi bila kita baca sederhana, siapa pun tak komplain. Nampak tak? Jalan tengah. Jalan tengah makna kata kita ambil sederhana. Panjang sangat pun tidak, pendek sangat pun tidak. Okey. Jadi kita buat elok. Kalau nak buat 20, buat dengan cara yang tekun, cara yang kualiti. Makna kata tenang, fokus kan? Jangan express kan? Sebab sembahyang tarawih ni nama apa? Rehat. Tarawih tu maknanya rehat, sembahyang rehat. Dan memang pun sembahyang Nabi tuan-tuan, bila dia rehat, dia solat. Kan dia kata kat Bilal, bila masuk waktu, Nabi kata apa ke Bilal? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan salat. Makna salat ni apa makna? Relax, rehat. Rehat mana apa? Tenang, tidak gocok-gocok kan? Tak gopoh kapah, jangan. Acil dulu. Ini ada katakan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Khusyuk makna apa? Sakinin, iaitu yang tenang dalam salat mereka, yang tenang. Sembahyang ni tuan-tuan, dia tenang, relax. Jangan gocok-gocok, jangan gopoh. Nabi mana? Kan? Bukan lama mana pun. Jadi kita baca dulu, relax, baca. Itu maknanya tertib. Nampak tak? Jadi kita buat dengan kualiti. Kalau tak boleh 20 kita tak boleh buat, kita buat 8 kan? Misal kita tak sabar kan, 20 kita buat 8, tapi buat elok juga kan? Kalau nak buat 20, buat elok. Jangan buat express. Mungkin tuan-tuan yang express tu penat saja ya tuan-tuan, pahala kurang. Tapi yang 8 tapi buat dengan cara yang baik, lebih pahalanya. Sebab bukan bilangan rakaat itu yang penting, kualiti solat itu yang penting. Allazi khalaqal mauta wal allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Allah tak sebut ayyukum aktsaru amala, siapakah di kalangan kamu yang paling banyak amalannya. Dah, yang paling baik amalannya, yang paling sempurna amalannya tuan-tuan. Ini yang kita kena letakkan. Kebaikan itu lebih daripada, mana kualiti itu lebih daripada kuantiti. Kualiti. Azan dulu ke? Di sini azan dulu ke apa? Teruskan. Teruskan. Jadi maknanya tadi nak sebut, makna kita buat dengan cara yang terbaik. Bukan bilangan tu yang penting tuan-tuan. Kita buat penghayatan tu. Itu sebab penghayatan tu penting. Bila kita ada penghayatan, jadi kita punya solat itu khusyuk.
Fokus. Bukanlah kata solat ni tuan-tuan sampai tak ingat langsung apa dah. Bukan kata fana tu dah, tak ingat apa dah. Dah. Ingat, tapi ingat tentang solat. Fokus kepada solat. Fokus. Kan? Tak usah ingat lain. Ingatkan solat cukup. Ingatkan Allah pada dalam solat itu. Ingatkan Allah. Itu yang pentingnya. Bukan kata tak ingat apa langsung dah. Kan? Kita tak sampai makam tu lagi. Kan? Walaupun sahabat ada tuan-tuan yang sampai ke tahap bila mana mereka solat, mereka dah tak ingat apa dah. Ingat Allah, ingat solat yang begitu sempurna lah. Itu sebab bila ada seorang sahabat yang dipanah di kaki dia, kan? Jadi nak cabut panah tu sakit. Cara macam mana untuk nak tak sakit? Solat. Dia solat 2 rakaat, kemudian dia bagi salam. Dia tak terasa ketika dicabut anak panah tu, dia tak sakit. Hebat dah, hebat. Sahabat dulu lah. Kan? Kita tak sampai tahap tu lah. Kan? Nyamuk gigit pun tak boleh hadap, kan? Kita ni kan, kita punya khusyuk tu kurang lah, kan? Tapi walau macam mana pun kita kena usaha untuk mendapatkan khusyuk tu penting. Jangan duk pergi mana-mana lah. Ni takbir, merata dah pergi. Ingat macam-macam dah. Sebelum solat tak ingat pun. Masa solat yang nak ingat tu. Tu yang kita heran, setan tu. Setan. Tu sebab dia berkata kalau hilang kunci, nak jumpa kunci, solat. Masuk, tahu dah kat mana dia. Simpan kunci, nampak dah. Setan tu tuan. Dia kata setan tu, ilham setan tu. Nampak? Setan memang dia pun ganggu kita. Tu sebab kita sebelum nak solat pun kita disuruh untuk baca doa. Apa ni? Isti'azah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada kamu daripada gangguan hasutan syaitan, dan aku berlindung kepada kamu ya Allah, ya Tuhanku, daripada mereka menghampiri aku. Nampak? Ini ayat Quran. Ini isti'azah diambil daripada Al-Quran. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baca ni tuan-tuan. Baca ni ketika nak salat kita baca. Bahkan juga ayat ini juga tuan-tuan, doa ni juga, isti'azah ni juga dibaca bila kita terjaga daripada tidur. Tersentak-sentak, gangguan tidur kan. Ada setengah orang dia tak boleh tidur lena-lena. Sekejap terkejut, sekejap terkejut. Maka ayat doa ataupun isti'azah yang dibaca, inilah. Ini yang diajar tuan. Kita baca bila mana terkejut daripada tidur, baca isti'azah. Dan memang pun kan, kita bila mana mimpi yang buruk, kita ludah 3 kali ke sebelah kiri, dan kita sebelum itu kita isti'azah dulu lah. Isti'azah, kemudian kita ludah ke sebelah kiri. Sebab itu syaitan. Syaitan dia boleh ganggu kita. Bahkan nak baca Quran pun dia boleh ganggu. Itu sebab Allah kata, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila mana kamu nak membaca Quran, hendaklah kamu berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terjam. Maknanya sebelum kita nak baca Quran juga tuan-tuan, jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya syaitan tak ganggu kita masa kita baca. Itu yang bila kita baca tuan-tuan, sekejap baca ya, kan, dah mengantuk, kan, dah tak ada mood nak baca dah, kan, rasa lama dah tuan-tuan. Itu syaitan tu, kan, rasa lama pula baca. Itu yang kadang-kadang baca-baca, fikir dah nak buat itu, nak buat, ada juga, kan, tengah-tengah baca, ada yang nak buat itu, macam-macam tuan-tuan, kan, dia punya rancangan itu, kan, nampak di situ. Itu sebab kena isti'azah tadilah. Baik, jadi balik kepada kita nak sebut tadi, doa tadi tuan-tuan penting. Doa dalam hidup kita ni, jangan lupa kita berdoa, dan setiap apa yang kita lakukan itu ada doa-doa yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kena amalkan insya-Allah sebagai minta perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Begitu juga tuan-tuan dalam soal kita dalam persiapan menyambut Ramadan ini tuan-tuan, berazam untuk menghapuskan adat kebiasaan yang bertentangan dengan Islam. Maknanya kita kena hapuskanlah pembaziran umpamanya, kan. Pembaziran, makanan juadah yang dibeli berlebih-lebihan,
Tuan-tuan, saya sendirilah 2-3 tahun ni lah, dah tak pergi bazar Ramadan. Bazar Ramadan tak pergi. Maknanya apa? Sebab apa? Kita heran bila kita biasa, kalau bukan Ramadan, kita makan lebih kurang ya. Kan, makan nasi, makan lauk tu ya tu lah. Mana ada kuih-kuih? Ada kuih lah? Mana ada kuih? Dengan air mana ada? Air sejuk ya tuan-tuan. Kan? Biasa. Tapi masa bulan Ramadan kita nak makan macam-macam. Pelik tak pelik? Kita makan macam biasa. Kan? Ada kita pergi beli makanan dekat luar masa bulan-bulan lain lah. Kan? Tak ada kot kan. Kalau hak jenis masak lah kan. Yang ada tukang masak tu kan, yang tak ada ni, tak ada masalah lah. Tapi nak sebutnya biasa ya, okey je. Pasal pun Ramadan ni kita nak beli macam-macam. Air itulah, air inilah nak minum. Tengok air tu nak minum kan, kuih tu nak beli, macam-macam lah kan. Kira kita heran. Sebab tu kita tak payah ikut nafsu. Tu kata nafsu tadi. Dan memanglah bila kita pergi bazar Ramadan, memang kita nak beli macam-macam, tuan-tuan. Cuma kita tak pergi tengok. Kita makan apa yang ada. Makan apa yang ada. Lagipun bila masa kita ni, bila dah lapar tuan-tuan, hak tak sedap pun sedap. Kan? Masuk ya, jalan je tuan-tuan. Kan? Terus ada nafsu sangat. Kan? Nafsu kita tu, bila kita pergi bazar Ramadan, dah tentulah itu nak beli, ini nak beli tuan-tuan. Tak payah. Tak payah. Lagipun pergi bazar Ramadan ni tuan-tuan, satunya mata kita tu. Macam-macam hal tengok orang tu. Jadi kita tak nak terlibat tu. Jadi kita boleh buat sebenarnya. Ataupun umpama kita boleh jimat bulan Ramadan ni, kita boleh jimat. Kita buka puasa di surau, buka puasa di masjid. Nampak tak? Tak payah masak di rumah kan. Kan boleh tu. Maknanya bulan Ramadan itu bulan untuk kita jimat belanja. Bukan lebih belanja, tapi akan kita lebih pula belanja di bulan Ramadan. Patut jimat. Ni kita kena tengok. Jangan ikut nafsu sangat. Kita boleh azam tuan-tuan, jangan pergi. Tahun ni jangan pergi. Boleh? Boleh. InsyaAllah boleh. Tak sungguh. Kita makan. Lagi Rasulullah tuan-tuan, dia makan apa? Dia makan tamar ya. Tamar lah makanan dia. Dan Arab pun macam tu juga. Kalau kita buka puasa di dekat Mekah, dekat Madinah, kita tengok dia makan apa sangat. Tamar yang dia makan, tu sunnah tu tuan-tuan. Makan tamar dah cukup dah, perut pun tak beragam. Jadi kita nak sembahyang tarawih pun senang. Tidaklah kan, nak mengantuk lah. Bila kita makan banyak, mengantuk lah kan. Jadi orang kata apa, tak larat lah, bahal lah kan. Sungguh kan. Jadi kita boleh, lagipun kita dapat jimat, kita dapat diet bulan Ramadan ni, kurangkan makan. Kurangkan makan, insyaAllah boleh. Jangan ikut nafsu sangat lah kan. Jangan ikut nafsu. Memanglah tengok macam-macam makan tu kita nak beli tu. Jangan tengok. Jangan pergilah maknanya. Yang pergi boleh, insyaAllah. Bazar Ramadan, satu hal lah. Yang kedua saya nak tegur juga tuan-tuan, satu hal juga, masyarakat kita ni, bila hujung Ramadan tu, dia pakat nak balik kampung, balik waktu malam kan. Sedangkan kita tahu Lailatul Qadar ni tuan-tuan, dia berlaku pada 10 malam yang terakhir. Kita bimbang-bimbang Lailatul Qadar tu berlaku pada masa kita balik kampung, duduk dalam kereta kan. Memanglah kita dah tak semayang dan sebagainya, duduk sibuk balik kampung. Jadi kita ni kenapa tidak boleh kita balik lepas raya ke? Saya sendiri tuan-tuan, balik kampung lepas sembahyang raya, nak habiskan amalan di bulan Ramadan ni, yang kita nak terlepas tuan-tuan. Kita tak nak terlepas. Lagipun memang tuan-tuan, di kawasan Lembah Kelang ni makna Qiyam Mulai ni merata-rata di sini. Kuala Lumpur ni tuan-tuan, alhamdulillah kita nampak dia punya perkembangan tu baik. Berbanding kita balik kampung tuan-tuan, tak ada apa. Masjid tak hidup tuan-tuan. Di kampung tak hidup. Tazkirah lagi tak ada. Jadi kita nak ambil kesempatan 10 malam yang terakhir ni, kita nak hidupkan tuan-tuan.
Jadi kalau kita duduk balik kampung malam-malam tu, kalau nak balik juga balik siang hari lah. Malam kita boleh qiyam Ramadan. Kita takut terlepas kan, sebab dia datang hanya sekali dalam setahun, tuan-tuan. Ni kita nak supaya kita dapat kelebihan tu jangan tinggal. Ini rugi, tuan-tuan. Tak dapat Lailatul Qadar dia, tuan-tuan, memang rugi lah. Rugi sebab dia punya amalan tu 1000 bulan, tuan-tuan. Jadi kita dapat jagalah, insya-Allah. Kalau nak balik juga, tuan-tuan, balik waktu siang lah. Siang tu tak masalah. Malam kita boleh qiyam Ramadan, boleh, insya-Allah. Tapi kalau kita balik waktu malam, kita bimbang-bimbang, tuan-tuan, malam tu lah Lailatul Qadar. Bimbang. Sebab dia berlaku, dia bukan kata ni 10 malam terakhir lah. Jadi sebab itu kita kena tengok balik apa yang kita nak buat bulan Ramadan akan datang. Saya rasa itulah kot sikit peringatan yang dapat disampaikan untuk diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semoga ada kebaikan dan manfaatnya kepada kita semua. Ada apa-apa tambahan ataupun kemusykilan? Kalau ada, ya. Ustaz, macam mana kita semayang ni? Saya tengok lah. Ya. Rukun semayang tu kan banyak yang langgar je. Ya. Semayang. Sembahyang ni memanglah saya pun duk perhati juga orang sembahyang ni, dia tak jaga tomak nina. Dia sembahyang ni laju, cepat. Sembahyangnya itu tak ada tomak nina. Sujud bangun dah. Makna dia macam ayam patung. Dan berlaku tu. Di zaman Rasulullah pun berlaku. Yang seorang sahabat masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis bagi salam, jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu belum sembahyang. Kamu sembahyang, kamu belum sembahyang. Nabi kata kamu tak sembahyang lagi, padahal dia sembahyang tadi. Kemudian dia pun kembali sembahyang lagi 2 rakaat. Sembahyang pun Nabi tegur lagi, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kembali solat, kamu belum solat, kata dia. Dia pun solat lagi sekali macam tu juga. Pun Nabi tegur dia. Kemudian dia pun tanya kenapa dia tak solat lagi. Maka Nabi ajar dia solat. Maknanya itu merupakan satu seburuk-buruk orang, dia mencuri dalam solatnya, iaitu yang jenis tak ada tomak nina, macam ayam patung tu. Itu sebab kita solat kena ada tomak nina. Tomak nina sekadar subhanallah, sekadar subhanallah. Maknanya kita rukun ke rukun tu kita kena berhenti sekejap, sekadar subhanallah. Jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Bila dia tak jaga satu tomak nina ni banyak tempat, tuan. Setiap pergerakan kita ada tomak nina. Kalau misal kata satu dia tak jaga, rosak semua solat. Sebab dia rukun. Kan? Bila tinggal satu rukun dalam solat ni, tuan-tuan, menyebabkan solatnya dah rosak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah, tuan. Sembahyang tu biar relax, tu katakan tadi, relax, tenang. Bahkan juga, tuan-tuan, solat-solat sunat juga, tuan-tuan. Sunnah, tuan-tuan, bukan setakat baca Fatihah saja. Rasulullah ni solat sunat dia selalu baca apa? Suratul Kafirun, Suratul Ikhlas. Jaga. Maknanya kita buat solat sunat bukan setakat baca Fatihah saja. Kita juga baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, tuan-tuan. Ini sunnahnya. Solat sunat Nabi dia baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kita baca Fatihah pasal nak cepat lah, tak apalah tu, okey lah tu, sah lah sembahyang ada. Tapi kita nak sempurna, nampak tak? Kita nak terbaik, tuan-tuan. Kan? Kita nak buat benda satu-satu perkara tu, kita nak buat yang terbaik. Kita nak ikut sunnah Nabi. Nabi buat macam mana, kita nak buat macam Nabi buat. Nampak tak? Jadi yang kita nak ada peningkatan dari sudut amalan kita, ada peningkatan, insyaAllah. Jadi kita boleh baca lah, baca surat-surat tu, kita baca juga surah, kita baca juga, insyaAllah. Kan? Ada lagi ke? Ustaz, Ya. bila kita sedekah bulan puasa, Ya. umpamanya buka puasa ke apa, Ya. boleh buat dua niat, sedekah buka dengan baik kafarah ke apa. Kafarah apa? Kalau dosa-dosa ni
Kafarah ni dia ada kafarah dia. Kafarah apa? Kafarah ni makna dia tak boleh. Dia bila mana kita kafarah tu wajib. Okey, jadi kita kena niatkan yang kafarah dulu. Misal kata kita nazar lah katakan, kita nazar. Kalau sembuh sakit, kita nak bernazar untuk nak beri makan kepada surau, nak berbuka puasa 1 hari, maka itu dikira sebagai nazar. Nazar pun dapat pahala. Itu pahala dapat dah. Tak ada lagi sedekah apa lagi dah. Itu kira pahala tu. Apa soalan tu aja saya tak. Kafarah yang mana lagi? Apa kata kafarah lain tak? Kafarah lain, yang lain lah. Yang macam mana tu? Contoh. Orang perempuan selalu. Orang perempuan apa? Ya. Qada pun. Qada. Qada. Macam apa? Puasa qada ke ke mana? Yang bagi makan, maksud saya yang bagi makan orang, makhluk orang makan tu. Apa tu? Siapa faham? Saya boleh terniskan. Fidyah. Fidyah ke? Maksud saya macam tu lah. Fidyah lain. Kafarah lain. Kafarah ni dia kafarah ni ialah dia punya denda. Denda dia sebab langgar sumpah, langgar nazar. Itu kafarah nama dia. Kemudian fidyah ni yang jenis tak bayar puasa, dia langgar tahun, tak qada puasa, maka dia kena fidyah. Fidyah ni dalam kita punya fidyah ni tak banyak mana. 1 hari tak sampai RM5 pun 1 hari. Itu fidyah. Maknanya kalau sekiranya dia tinggal 60 hari kali 5 lah. Kita kata RM5 lah sehari. Kali 5 baru dah ada berapa? RM300. RM300 lah. Maknanya dia bagi kepada fakir miskin. Itu bagi kepada fakir miskin. Dia tak boleh bagi makan. Dia tak boleh buat makan tadi. Dia tak boleh buat untuk berbuka puasa. Sebab yang berbuka puasa itu ada yang tak fakir miskin. Okey. Jadi dia kena khaskan kepada fakir miskin. Tak boleh buka puasa, melainkan memang umpama kita di tempat tu memang fakir miskin semua. Okeylah. Jelaslah. Tapi kalau di surau ini orang kaya-kaya ramai ni. Jadi tak boleh, tak sah. Dia bayar fidyah ni tak sah. Dia kena khaskan kepada fakir miskin. Itu fidyah. Jadi tak boleh niat lain lah, niat fidyah lah. Cuma dari sudut yang kita katakan tadi macam qada puasa. Okay, kalau qada puasa, misal kata qada hari Senin, maka sebagian ulama menyatakan dia juga dapat pahala sunat Isnin. Qada tu wajib kan, tapi dia buat pada hari Isnin, maka dia dapat juga pahala Isnin, sunat Isnin juga. Macam juga setengah pendapat menyatakan bagi orang perempuan yang kena qada puasa kan, dia qada puasa bulan Syawal, jangan tangguh kan. Qada puasa ni tuan-tuan jangan tangguh. Itu sebab bila dah masuk Syawal, qada terus kan, jangan tunggu bulan Syaban pun nak qada kan. Syawal tu dah maknanya bila dia puasa bulan Syawal qada, maka dapat juga pahala bulan Syawal, makna 6 hari bulan Syawal. Sunat dapat juga. Itu sebahagian ulama lah. Jadi dia boleh buat lah. Mana dia boleh buat serentak, tapi kena niat qada, dia dapat juga pahala sunat Syawal. Ataupun dia buat juga sunat Syawal dulu pun boleh, kemudian dia nak qada kemudian pun boleh. Ataupun dia buat qada dulu boleh, kemudian dia buat sunat pula kemudian boleh pula. Itu pilihan belaka. Masing-masing ada hujah masing-masing. Ada setengah kata kenapa dia kata, setengah kata kena qada dulu, tak boleh buat sunat lagi kan, kena mengutamakan yang wajib daripada yang sunat. Okey. Tapi setengah pendapat pula kata dia buat ni sebab sunat Syawal tu bulan Syawal dia, tak ada bulan lain. Jadi dia buat sunat dulu, takut imam yang terlepas yang sunat. Lepas tu boleh buat
qada kemudian. Boleh juga. Ini semua ada hujah masing-masing. Kan? Yang penting puasa dia. Kan? Puasa dia, jangan tak puasa lah. Jadi begitulah. Ini semua ada hujah. Boleh buat belakang. Nak buat qada dulu pun boleh. Nak buat sunat dulu pun boleh, kemudian qada dulu, ataupun nak kan malas-malas kita gabung sekali boleh juga kan. Qada pun dapat, sunat pun dapat, boleh juga. Nampak boleh belaka lah. Itu dia khilaf tu, ada juga kebaikan dia tu. Okeylah, kalau tidak ada setakat untuk malam ini, semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.